Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa, lagi Maha Bijaksana, yang Maha Melihat, lagi Maha Mendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dengan hidayah dan inayah daripadanya sehingga dapat kita menjalani ibadat di bulan Ramadan ini dengan penuh dengan sebaiknya, insya-Allah, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terutamanya dari PQDM Quran Daily Malaysia, hari ini insya-Allah kita akan bacakan sempena Ramadan, walaupun kita dah baca sebelum daripada ni cerita Ramadan, dan hari ini 11 Ramadan hari ini. Hari ini 13 dah. Allahu Akbar. Cepatnya. Pejam celek kita dah 13 Ramadan dah hari ni. Saya pun tak kira-kira dah. 13 Ramadan dah hari ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka hari ini kita akan baca satu judul, satu kitab yang akan kita bagi kepada 3 siri insya-Allah. Yang tajuk asalnya ialah An-Nabiyyu fi Ramadan, mencontohi Nabi dalam bulan Ramadan. Yang penulis kita ini telah membahagikan kepada 30 pelajaran untuk kita tahu macam mana baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Jadi kita dalam Ramadan ni akan pecahkan kepada 3 siri. Insya-Allah kita cuba untuk kupas setiap siri sebanyak 10 tajuk. Walaupun mungkin agak rushing dah sikit, tapi kita usaha kerana pertemuan kita mingguan. Kitab ni saya juga sarankan kepada sahabat-sahabat yang ada di luar sana boleh jadikan sebagai bahan bacaan harian. Maknanya kalau kita ada sesi harian dengan pelajar atau dengan apa, kita baca setiap hari. Mungkin untuk Ramadan kali ini sempat, dan kita sambung ataupun kita boleh baca juga untuk Ramadan yang seterusnya, insya-Allah. Jadi tajuk sekali lagi ialah Nabi dalam bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia bahagikan kepada tajuk berita gembira Nabi dengan bulan Ramadan, puasa baginda di bulan Ramadan, qiyamul lail baginda di bulan Ramadan, berbukanya Nabi di bulan Ramadan, sahurnya Nabi di bulan Ramadan, arahan baginda untuk menjaga puasa, arahan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi pembatal-pembatal puasa, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang makan dan minum kerana lupa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati subuh dalam keadaan junub pada bulan Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi arahan untuk menjaga pahala puasa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi arahan kepada orang yang berjima' di bulan Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadarus di bulan Ramadan, kedermawanan Nabi di bulan Ramadan, umrah di bulan Ramadan, safar di bulan Ramadan, sehingga jihad di bulan Ramadan, puasa Isnin Khamis Nabi, puasa Sya'ban, ada kaitan juga dengan ibadat puasa 10 akhir Ramadan, membangunkan keluarga. Semua ini insya-Allah kita kupaskan, dan kita harapkan kita sempat untuk baca sempena pada Ramadan kali ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang menjalani ibadah di bulan Ramadan. Kerana sebagaimana yang kita tekankan setiap kali dalam kuliah kita, di mana saja kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, contoh teladan terbaik dalam ibadat adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah utusan Allah untuk kita, bukan untuk orang lain. Jangan kata orang tu dia nak ikut Nabi, terpulanglah pada dia. Orang ni dia tak nak ikut Nabi, terpulanglah pada dia. Saya kadang-kadang ikut, kadang-kadang tak ikut. Waktu saya nak ikut, saya ikut. Saya tak nak ikut, terpulanglah pada saya. Seorang mukmin dia tak boleh kata macam tu.
Kerana Nabi SAW diutuskan untuk kita semua. Kalau kita tidak mencontohi baginda, maka siapa kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Yang kita harapkan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk kita. Yang kita harapkan daripada baginda memperoleh syafaat setelah daripada diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Jadi sekali lagi saya tegaskan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi ni bukan sekadar kita sebut nama dia, bukan sekadar kita berselawat ke atas baginda, bukan sekadar kita mengimani apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam ucapkan, bahkan kita mencontohi dan mengikuti jejak langkah baginda dalam tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah terus saja kita ke pelajaran yang pertama, iaitulah berita gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bulan Ramadan. Nabi ni apabila datang Ramadan dia gembira. Nabi gembira sangat bila datang bulan Ramadan. Dan terselah apabila datangnya bulan Ramadan, Nabi akan mengkhabarkan kepada sahabat-sahabatnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadanu syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan yang Allah wajibkan ke atas kamu berpuasa padanya. Di dalamnya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan di dalamnya kedurhakaan syaitan dibelenggu. Di dalamnya ada satu malam milik Allah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan. Baik, jadi hadis ni menunjukkan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam apabila datang Ramadan, Nabi gembira. Tak gembira macam mana? Kerana berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu daripada rukun daripada Islam kita. Siapa yang berpuasa Ramadan, dia telah menegakkan Islam dia. Dia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang tidak berpuasa Ramadan, dia telah meruntuhkan agamanya. Sebab itu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bulan Ramadan, baginda akan bergembira dan bersungguh-sungguh dalam setiap perkara yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dikarenakan pintu-pintu rahmat terbuka di bulan Ramadan. Okey. Jadi apa maksud yang disebut tadi? Bila jika Ramadan telah datang, dibuka pintu-pintu rahmat. Maknanya dalam riwayat yang lain, pintu syurga terbuka, pintu langit terbuka, pintu rahmat juga terbuka. Ada riwayat sebut pintu langit, ada riwayat sebut pintu syurga, ada riwayat sebut pintu rahmat. Semuanya riwayat-riwayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala meluasi rahmatnya akan sekalian makhluk-makhluknya di dalam bulan Ramadan, sehingga turun rahmat dari langit dan terbuka pintu syurga bagi mereka yang menginginkannya. Jadi inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira. Jadi bila datang bulan Ramadan, kita juga kena berwaspadalah. Waspada daripada apa? Waspada daripada dosa-dosa. Okey? Waspada daripada dosa-dosa kerana ia jalan menuju ke neraka Jahannam. Bukan bermaksud bila pintu syurga tu terbuka, pintu neraka tutup, kalau macam tu dia pun boleh bersenang-senanglah dalam buat maksiat. Sebab apa? Pintu neraka dah tutup, Allah Taala bebaskan pada itu orang yang salah anggap, tertipu dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kena baiki diri kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, termasuk saya juga. Saya doakan kepada Allah agar Allah bagi kefahaman yang benar kepada kita semua. Macam mana? Apabila Allah memberikan rahmat tawaran, maka itulah waktunya kita datang dengan kebaikan. Dan bila Allah Ta'ala tutup pintu azab dan dosa, itulah waktunya kita datang dengan taubat.
Bukanlah maknanya bila Allah bagi rahmat, Allah dah bagi keampunan, maknanya kita datang dengan kemaksiatan. Itu terbalik tak? Kita bila datang tawaran keampunan dari Allah, kita datang dengan taubat. Bila datang gandaan pahala yang banyak, kita datang dengan ibadat. Kerana apa? Kerana itulah caranya bergembira yang benar dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersungguh sampailah akhir bulan, kerana terdapat malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam tersebut berada di akhir bulan Ramadan. Inilah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi jika bulan Ramadan telah masuk, maka beritakanlah berita gembira kepada kaum muslimin akan masuknya bulan tersebut. Jadi kita ni dah hampir separuh dah masuk. Memang tengah bergembira lah sekarang ini, tapi janganlah kegembiraan kita tu habis separuh jalan. Gembira orang Islam dengan Ramadan ni, kita kena ingat Ramadan tu gembira dengan ibadat. Bukan gembira dengan juadah, bukan gembira dengan baju baru. Baju baru gembira nanti di bulan Syawal. Juadah makanan pun gembira di bulan raya. Sepatutnya lah. Bulan Ramadan ni waktu untuk kita menahan lapar dan dahaga. Kita merasai keperitan orang miskin. Kita merasai kelaparan yang telah dialami oleh orang-orang susah. Jangan jadi pesta makanan pula. Tapi nikmat Allah tu bagi, alhamdulillah lah. Bukan kita tak nak bagi makan, cuma jangan membazir lah. Bak kata Dr. Abdul Basit, di bulan Ramadan ni satu lagi yang terbuka ialah bazar Ramadan. Terbuka pintu langit, tertutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Itu hadis. Hak kita ni tambahan lagi, terbukalah bazar Ramadan. Terbuka bazar Ramadan. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bazar Ramadan ni dia ada 2 kiraat. Dia ada 2 kiraat. Satu kiraat baca baris atas, jadi bazar Ramadan. Tapi kalau tak kena edah, dia jadi kiraat baca baris bawah. Jadi apa? Bazir Ramadan. Kena. Jadi bazir Ramadan. Yang tu yang kita tak nak. Bazar Ramadan tu okey lagi. Tapi janganlah selepas habis musim, jadi bazir pula Ramadan. Pasal makanan banyak dibuang dan sebagainya. Kita tak nak macam tu. Kita nak Ramadan yang indah, yang Ramadan yang istimewa, Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergembira dengan bulan Ramadan adalah bergembira dengan amal ibadah. Okey? Jangan buat orang lari daripada ibadat. Jangan cari waktu untuk kita ajak orang untuk memperbanyakkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi selalulah menuju kepada setiap kebaikan, dan pada bulan Ramadan menghadaplah kepada segala kebaikan dengan melakukannya, memperbanyakkannya. Ada je jalan kebaikan, usaha pergi, tapi ialah saya nak apa? Kita kadang-kadang kita sendiri pun nak kejar ni, dia bergantung kepada taufik daripada Allah, hidayah, dan juga tidak ada yang menghalang seorang itu daripada melakukan kebaikan. Kadang-kadang yang menghalang kita ni bukan orang lain. Yang menghalang kita ni adalah dosa-dosa. Dosa-dosa ni dia menghalang kita dari ibadat. Menghalang kita daripada melakukan apa yang Allah redha. Sebab tu kita banyakkanlah juga istighfar. Minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku nak buat ibadat di bulan Ramadan. Ya Allah, aku nak baca Quran, ya Allah, di bulan Ramadan. Ya Allah, aku nak bersedekah, ya Allah, di bulan Ramadan. Tapi kenapalah bila orang baca Quran aku tak baca, bila orang solat aku tak solat, bila orang sedekah aku tak sedekah. Mungkin ada sesuatu yang menghalang kita daripada melakukan ibadat tersebut. Jadi sebab itu, untuk bergembira dengan Ramadan dan bergembira dengan beribadat, iringilah juga dengan istighfar. Kerana kita takut istighfar itu, dosa itu menghalang kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Ramadan Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat yang lain, dalam bulan Ramadan ada malaikat yang menyeru setiap malam, ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarri aqsir hatta yanqadi Ramadan. Setiap malam
ada malaikat yang menyeru, wahai para pencari kebaikan, marilah kemari. Wahai para pencari keburukan, tahanlah diri sehinggalah Ramadan berakhir. Setiap kali. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itu pada kebaikan dan kelebihannya. Pelajaran yang kedua yang kita nak baca pada pagi ini iaitulah puasa Nabi di bulan Ramadan. Macam mana puasa Nabi di bulan Ramadan? Okay. Pertama, Nabi SAW berpuasa dengan tengok anak bulan. Kata Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala tara'in nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fasamahu wa amara an-nasa bisiyamih. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, manusia saling melihat anak bulan, pakat duk cari hilal Ramadan, anak bulan lah. Maka aku pun pergi jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dah nampak dah anak bulan. Jadi baginda pun berpuasa pada Ramadan itu dan memerintahkan untuk orang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Nabi ini berkaitan dengan puasa dia, pertama Nabi memulakan puasa dengan melihat anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, Nabi akan cukupkan bilangan hari sebanyak 30 hari. Kebanyak 30 hari. Baik. Kemudian Nabi SAW ajarkan kepada kita. Pertama, berpuasalah dengan mengimani bahawa Allah telah mewajibkan berpuasa Ramadan. Yang buat puasa tu kerana iman kepada Allah bahawa Allah mewajibkan kita berpuasa Ramadan. Dan yang kedua, dalam puasa itu mengharapkan pahala dari Allah akan puasa. Kita tak makan, tak minum. Kita nampak macam salat kita, baca Quran kita, doa kita, tak makan, tak minum, kita tidur pun dalam keadaan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dia ada satu hadis, Nabi bagi tahu, famous hadis ni. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Okey. Kemudian dalam puasa juga kena hati-hati. Hati-hati, jangan sampai puasa kita ni termasuk elemen riak. Kerana riak itu adalah syirik kecil. Sebagaimana Nabi SAW sebut, man shalla yura'i faqad asyrak. Wa man sama yura'i faqad asyrak. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Hakim. Bahawa Nabi SAW kata, hadis ini dhaif, tetapi pada maknanya menyamai hadis-hadis sahih yang lain, di mana Nabi SAW kata, man salla yura'i faqad asyrak. Siapa yang salat nak tunjuk ke orang, maka dia telah berbuat syirik. Yang kita tahu bahawa syirik yang dimaksudkan adalah syirik kecil. Kerana riak ni adalah syirik kecil. Riak ni syirik kecil. Kata Nabi SAW lagi, man sama yura'i faqad asyrak. Kalau dia puasa kemudian dia menunjuk-nunjuk riak dalam puasanya, dia telah berbuat syirik. Dan kalau dia sedekah dalam keadaan dia menunjuk-nunjuk, juga dia sedang buat syirik. So kita jaga puasa kita, pada pertama buat kerana Allah, yang kedua hindari riak daripada dalam berpuasa. Yang ketiga, Nabi SAW menjauhi segala pembatal puasa berupa makan, minum, jima', sengaja mengeluarkan air mani, sama ada dengan cumbu ataupun cium isteri. Kalau boleh elakkanlah berbekam dan segala pembatal puasa jangan anda sengaja lakukan di siang hari puasa anda. Dan hendaklah kita menjauhi, nak jaga puasa ni jauhi juga, bukan sekadar makan minum batal sudut hukum puasa, jauhi juga pembatal pahala puasa. Kerana Nabi SAW sebut, man lam yada'a qawla zur wal amala bihi
falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa dia tak tinggal ucapan dusta, beramal dengan amalan dusta, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. So berdasarkan hadis tu kita kena tinggal perbuatan bodoh terhadap seseorang, sama ada keluarga, anak-anak ataupun jiran tetangga ataupun masyarakat seluruhnya. Janganlah kita mensia-siakan pahala puasa dengan melakukan perbuatan-perbuatan dusta, perbuatan bodoh dan merendah-rendahkan manusia. Okey. Kemudian dalam bab hukum berpuasa diwajibkan mengawalkan niat berpuasa ni. Sampai ke hari ni pun ada lagi orang setiap malam dia kata nawaitu sauma ghadin an adai fardha hadhihi fardha ramadana hadhihi sanati lillahi rabbil alamin atau lillahi ta'ala. Padahal memang dari sudah hadisnya Nabi SAW kata macam ni. Nabi kata man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Makna daripada hadis ni, hukum niat puasa ni wajib di malam hari sebelum subuh. Okay, sebab tu orang peringatkan esok niat puasa tu, esok niat puasa tu. Sebab memang dari sudah hadis Nabi kata macam tu. Apa pentingnya macam tu? Kena ke? Tak, dia nak membezakan. Dia macam ni, puasa ni kalau kita puasa wajib memang kita kena niat daripada awal nak puasa. Sebelum terbit matahari, sebelum terbit fajar tu memang kita niat nak puasa. Dia akan jadilah puasa yang wajib. Kalau puasa sunat tak apa. Puasa sunat dia boleh niat sebelum tengah hari. Contohnya kita sembahyang subuh kita tak niat puasa lagi. Pukul 8 malam pun tak, 8 malam, 8 pagi pun kita tak niat puasa lagi. Pukul 10 pun kita tak makan lagi sampai pukul 11 kita kata, aku ni rugi pula rasa dah lah tak makan separuh hari dia niat puasa terus. Puasa sunat boleh. Sebab apa? Dalilnya Nabi SAW pernah dia balik rumah dia tanya Aisyah, hari ni ada makanan tak kat rumah kita? Aisyah kata tak ada. Kalau macam tu aku puasalah, kata Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan bahawa puasa sunat boleh diniatkan selepas daripada waktu subuh. Tapi tidak pada ibadat Ramadan. Puasa Ramadan mesti bermula di malam hari. So macam mana niat dia? Niat dia sebenarnya di dalam hati. Seorang tu dia kata, hari ni saya dengan ini mengisytiharkan bahawa tarikh bermulanya Ramadan pada tahun 1444 Hijrah jatuh pada hari sekian-sekian. Sejak daripada tu dia pun kata, hari ni aku esok puasa dah tu. Dia buat. Atau kalau dia tersebut, isteri dia bersiap-siap, letak makanan yang nak sahur esok. Lepas tu dalam microwave pun ada, dalam oven pun ada, air panas pun ada, ready dah semua. So dia pun sampai waktu sahur dia pun makan sahur lepas tu subuh. Dia tak sebut nawaitu sauma ghadin an adai fardha hadhihi hadhihi sana fardha ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dia tak sebut. Dia hanya mempersiapkan. Jadi kita kata sudah sah puasa dia kerana niat ini tempatnya di hati. Niat ini tempatnya di hati. Tak sebut pun tak apa. Okey. Ada orang sebut setahun sebulan terus aku puasa Ramadan sebulan. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi biasanya orang ni bila dia sebut Ramadan, dalam minda dia memang nak puasa lah. Dalam minda dia memang dia nak puasa. Jadi insya-Allah tak timbullah keraguan. Melainkan kalau orang tu dia ragu, dia keliru masalah masalah melafazkan. Dia kata kalau dia tak lafaz jadi macam tak jadi niat dia. Yang tu tak betul lah. Yang tu tak benar. Lafaz ni di hati pun dah okey, tak perlu sebut. Kalau dia sebut untuk mengingatkan diri dia, ahlan wa sahlan. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada meninggalkan makan dan minum, dia juga mesti meninggalkan rafas, yakni jima'
dan segala pendorongnya serta ucapan-ucapan yang keji. Ni jaga puasa ni, jaga puasa. Dan dari sudut pahala puasanya, Nabi SAW pernah sabda, Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Puasa itu untuk aku dan aku yang membalasnya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dari sudut pahala pun besar sangat pahala puasa ni. Okey? Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Habis poin kita yang kedua. Baru dua. Poin kita yang ketiga, macam mana Nabi qiyamul lail pula. Buat puasa tadi okey dah, Nabi tak makan tak minum kan. Kalau qiyamul lail macam mana pula qiyamul lail? Okey? Dari bab qiyamul lail, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan faqala hasibtu annahu qala min hasir fi Ramadan fasalla fiha layali fasalla bi salatihi nasun min ashabihi falamma alima bihim ja'ala yaq'udu fakharaja ilaihim faqala qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah bilik, dia berkata, aku kira bahawa dia berkata dari jerami. Okey? Bilik dia tu daripada jerami. Hasir ni tikar, tempat dia duduk tu ada satu bilik kabun tikar, lepas tu dalam tikar tu jerami. Kemudian tatkala solat, baginda solat di dalamnya beberapa malam. Kemudian solatlah manusia dari kalangan sahabat, dan baginda sempat duduk kemudian baginda kemudian solatlah manusia dari para sahabat beliau dengan solat beliau. Maknanya sahabat pun ikut Nabi. Maka tatkala baginda tahu, baginda pun duduk, kemudian keluar kepada mereka seraya bersabda, sesungguhnya aku telah mengetahui apa yang kulihat dari perbuatan kalian. So jadi daripada hadis ni kita tahu Nabi kita ni bila Ramadan dia akan buat qiyamul lail. Nabi SAW akan buat qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Dan ini bertepatan dengan hadis yang kita baca juga tadi, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dan Nabi SAW juga siapa yang berqiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosa dia yang telah lepas. Oleh kerana itu Nabi bukan sekadar puasa di siang hari, Nabi juga berqiyamul lail di malam hari. Allahu Akbar. Malunya kita dah. Tapi gitulah macam mana Nabi menjalani Ramadan, bersungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita kena tahu bahawa hukum salat sunat, hukum salat sunat di bulan Ramadan, salat qiyam di bulan Ramadan, jawapannya tidak wajib, sunat saja. Jangan dia lebih besar daripada yang wajib. Siapa pergi kat Zuhur tak pergi semayang Jumaat, tarawih penuh mayang. Ini orang yang tak faham. Dia kejar yang sunat, dia tinggalkan yang wajib. Baik, jadi qiyamul lail ni jaga. Tapi dia sunat, sunat tu jagalah. Okey. Dan dalil yang ada untuk mendorong solat malam ni, hadis keampunan dosa yang tadi. Cuma tambahan lagi, kalau kita solat dengan imam, ada hadis dak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ada. Jadi Nabi kata, innar rajul idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat kemudian dia salat dengan imam sampailah
imam tu selesai, maka dihitung untuknya pahala salat sepanjang malam. Jadi qiyam Nabi ni dia menghidupkan Ramadan, dan dia nasihat kalau kita hidupkan Ramadan, bolehlah hidup dan berjamaah sampai habis tu imam baca. Sampai habis tu imam salat selesai. Insaraf ni, yang sarif ni maknanya tu imam pun selesai sembahyang, dia pun selesai sembahyang. Jadi ditulis kelebihan dia, dia tulis pahala seperti menghidupkan sepenuh malam. Kalau dia tiba-tiba bangun sungguh sepertiga akhir malam tu, dia dapat 2 pahala. Pahala qiyamul lail kerana berpuasa atau kerana pahala qiyamul lail kerana dia qiyam, itu pertama. Yang kedua, pahala dia ikut imam sampai imam habis, dapat pula pahala lain. Jadi gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So kita ambil tips. Kalau kita kata, saya biasalah orang tanya sembahyang kat mana, saya jawab mudah, mayanglah mana-mana. 8 pun boleh, 20 pun tak apa. Pasal ada dalil. Yang 20 pun ada sudut pandang dia. Yang lebih kuatnya yang buat 8 lah. Kita panggil buat 8. Akan tetapi perlu ditegaskan bahawa seandainya buat 8 ke buat 20 ke, jangan berhenti dulu, lebih dulu daripada imam. Berhentilah sampai imam tu habis, baru kita pun habis. Dapat pahala mengerjakan solat malam sepenuh malam. Besar fadilat dia. Okey, berkaitan dengan bilangan kita dah sebut tadi. Dan kalau kita nak cari imam yang baik solat dia, kalau ada lagi kalau satu, kalau imam itu suaranya bagus, membuat anda khusyuk dalam solat, maka solat belakang dia. Kalau orang tanya, ustaz boleh tak saya tukar-tukar masjid? Kenapa tukar-tukar masjid? Sebab saya nak cari imam baca sedap, supaya bila saya semayang belakang dia, saya rasa khusyuk. Boleh lah. Jangan dia tukar-tukar masjid. Apa ni, hari ni nak moreh sini, hari ni nak buka puasa sini, semayang tak apalah, nanti dipikirlah semula, dia kata. So rugi. So qiyamul lail, Nabi ni dia dia menganjurkan kita qiyamul lail, dan sebaik-baik orang yang memimpin doa dalam qiyamul lail adalah orang yang paling baik suaranya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tentang bilangan rakaat tu tak apalah. Ada yang pandangan 20, ada yang pandangan 8 seperti mana Nabi. Kalau tanya kecenderungan saya, mestilah kita nak Nabi lagi. Tapi bukan sekadar pada bilangan semayang peluk cepat, nak asal nak sudah 8 dah. Macam semayanglah 8 dengan tertib, dengan tamak nina, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tak ada masalah. Kalau macam tu okey. Jangan cepat-cepat nak habis. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sehingga kalau imam tu baca panjang sekalipun, janganlah kita jadi orang yang bosan. Jangan. Ya, sehingga Nabi SAW pesan sungguh, jaga salat. Sehingga Nabi SAW berpesan kepada kita, jaga salat dengan imam. La yansarif hatta man qama ma'al imam hatta yansarif. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So jaga solat dengan imam, jaga. Kalau imam tu semayang sampai panjang, kita sabar. Sabar. Tetap terus dengan imam. InsyaAllah dapat pahala sepenuh malam. Yang ni ustaz-ustaz kita dah sebut banyak dah. Dan yang paling utama dalam malam Ramadan adalah dengan 2 rakaat menutup salat malam dengan witir.
Jadi yang paling utama bilangan rakaat tu depend, terbuka. Yang penting sembahyang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian tutup dengan solat witir. Jadi kalau orang tanya seringan-ringan solat malam bulan Ramadan ni berapa? Jawapan dia 2 rakaat pun okey dah. Tapi janganlah buat 2 rakaat pula, ustaz aja 2 rakaat. Dah itu minimum. Kalau dia tak mampu, kalau dia dah mampu 8, buat 8 lah. Itu berkaitan dengan solat malam. Baik. Dan kalau dia mampu, jadikanlah solat witir di akhir malam dia. Sebab tu kalau di Mekah, nanti masuk 10 akhir Ramadan, dia ada 2 sesi qiyamul lail. Lepas isyak 1, lepas tu ke tengah malam. So dia letakkan witir tu di tengah, di akhir malam. Supaya apa? Supaya witir jadi penutup. Kerana Nabi SAW sebut, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadi kalau salat terakhir kamu salat di pada malam itu adalah salat witir. Okey, habis dah kita 3. Gembira Ramadan, lepas tu puasa Nabi di bulan Ramadan, dan yang ketiga qiyam Nabi di bulan Ramadan. Yang keempat, Nabi berbuka di bulan Ramadan. Nabi berbuka di bulan Ramadan. Macam mana berbuka Nabi SAW di bulan Ramadan? Okey. Roti john tak ada. Lamb shank tak ada. Nabi ini SAW, dia kata apa? Dari kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin, fa in lam yakun hasawatin min ma'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi ni dia buka dengan beberapa biji buah kurma, kurma rutab. Sebelum salat maghrib. Jika tidak ada rutab, lagi dia minum air. Allah, sangat sedikit dah lah puasa tak makan. Buka pula makan kurma. Kita ni buka nasi dah, kurma ni sampingannya, nasi tu nombor sama. Lepas lah azan makan cepat, Allahu Akbar. Berasa ketak pun rasa. Baik. Jadi Nabi ni berbuka sederhana, sikit. Jadi kita bersungguh-sungguh mempraktikkan sunnah ini dengan membeli rutab untuk berbuka. Kalau tidak ada rutab, belilah tamar. Kalau tak ada juga, maka berbukalah dengan air. Tapi alhamdulillah, pak kita lah ni kurma banyak. Melimpah-limpah pula kurma. Banyak sangat kurma. Kemudian dalam bab berpuasa juga, jika anda berbuka dari puasa, maka berdoalah dengan apa yang datang di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. So disunatkan dalam berpuasa ni kita memperbanyakkan doa. Kerana doa orang berpuasa ni mustajab. So siapa yang siapa yang nak ikut cara Nabi SAW, kita dah sampai pada poin yang keempat. Itulah berbuka Nabi SAW, dan Nabi SAW dalam doanya. Ni ramai orang yang duk baca lagi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Walaupun dipertikaikan riwayatnya, ada ke tidak apa tu doa itu, tapi kita sebut apa yang sahih daripada Nabi SAW. Dan paling kuat dalam bab ini ialah doa Nabi baca setelah berbuka puasa, iaitu sebagaimana riwayat Abu Daud, dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalau dia nak doa-doa lain sebelum daripada buka puasa, nak cari keberkatan bulan Ramadan, ahlan wa sahlan. Okey.
Bersegeralah berbuka puasa. Segera ni makna terbenamnya matahari buka terus, jangan tunda-tunda. Ini antara sunat, sunat yang dipersetujui lah. Buka terus masuk tu, tapi jangan terus tu makan nasi sedulang setalam dia nak buat habis kelaparan berhabis, janganlah. Makan sikit ni kira-kira boleh menutup kelaparan dia, dan kemudian boleh dia bawa dia kepada amal ibadat pada tu. Tu mengawalkan berbuka puasa. Okey. Jangan tunda. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjal fitr. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Jadi buka puasa ni diawalkan tu sunat. Sebagaimana sifat dia, Masruq. Aku dan Masruq, Atiyah telah berkata, aku dan Masruq pernah masuk rumah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kami kata, wahai ibunda orang mukminin, ummahatul mukminin, jika dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah seorang dari keduanya mensegerakan berbuka dan menyegerakan salat, sementara yang lain mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan salat, mana lebih baik? Dia menjawab, mana di antara keduanya yang mensegerakan berbuka dan mensegerakan salat? Dia pun tunjuk, yakni kami menjawab Abdullah, iaitu Abdullah ibn Mas'ud. Lalu dia kata, lepas dia tahu Abdullah ibn Mas'ud, dia kata, seperti itulah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lakukanlah pemberian berbuka puasa. Kalau kita nak mencontohi Nabi, kita juga jangan panggil sambil lewat mudah je. Bazar pun untuk kita je. Kalau ada duit sama seria, kita bagilah balance-balance. Tapi sebenarnya kita kalau nak pahala lebih, kita beli makanan banyak, kita bagi kepada orang buka puasa. InsyaAllah dapat pahala kita memberi makan kepada orang yang berbuka. Baik. Jadi kita bagi pemberian kalau ada. Supaya dia kita pun dapat pahala dengan puasa dia, kerana dia berbuka dengan apa yang kita bagi. Dan pahala dia, pahala seperti orang yang berpuasa, tidak kurang walaupun sedikit daripada pahala orang yang berpuasa. Ini berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dalam bab puasa ni, siapa puasa dia dapat dua kegembiraan. Kegembiraan pertama waktu dia berbuka, kegembiraan kedua waktu dia bertemu dengan Tuhannya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Kemudian dan kemudian antara adab dia, baca doa lah sebelum makan. Kalau kita boleh kata baca doa sebelum makan, sebab Nabi memang baca bismillah. So kalau kita kata zahabadh dhama wa btalitul uruq wa thabatal ajr insya-Allah, tu duduk mana? Kalau dilihat pada siyak, panggil cara ayat tu menunjukkan bahawa apa tadi? Kalau dilihat kepada siyak ayat tu, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasa dapat dua kebaikan, kita sebut tadi. Barang siapa yang berpuasa, zahabadh dhama'u, apa yang kita sebut tadi, zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Kalau dia baca tu, siyak ayat tu menunjukkan doa tu berada setelah daripada dia makan. So dia makan macam mana? Dia baca bismillah dulu. Baca bismillah macam biasa, bismillahirrahmanirrahim, makan. Lepas dia makan tu dia kata zahabadh dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Kira maksud dia apa? Zahabadh dhama'u tu telah hilang dahaga dia, telah basah urat-urat dia, dan telah pun mendapat pahala insya-Allah. Insya-Allah dapat pahala. So siyak ayat tu, siyak ayat ni maknanya konten atau konteks ayat tu menunjukkan dia doa setelah dia makan.
Nah, bila dia baca bismillah, dia makan sikit, dia doa. Kemudian selepas dia makan sekali, habis kata alhamdulillah. So boleh dia buat macam tu. Pasal apa? Ini kita nak menghidupkan bacaan bismillah tu. Bismillah, kerana bismillah lebih menepati hadis. Kalimah hadis Nabi SAW pernah waktu nak makan, Ibnu Abbas kata, Nabi kata kepada Ibnu Abbas, ya ghulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, baca bismillah, baca bismillah. Kul biyamik, makan dengan tangan kanan dan makan dengan apa yang ada depan kita. Ini juga sunnah dalam bulan Ramadan. Kalau kita makan dengan ramai-ramai beridak, kita makan apa yang depan kita. Dan makan jangan lupa, makanlah dengan tangan kanan. Minum pun jangan lupa juga, minum dengan tangan kanan. Jangan minum dengan tangan kiri. Sebahagian orang dia dah makan tangan kanan, dia minum pula dengan tangan kiri. Kita tak naklah macam tu. Sebab itu menyalahi sunnah. Nabi ni makan pun tangan kanan, minum pun tangan kanan. Minum dengan lapik. Ada orang dia minum, dia macam ni, pegang tangan kiri, kemudian tolak dengan tangan kanan. Sebenarnya orang macam ni dia guna helah lah. Helah untuk tunjuk dia minum dengan tangan kanan, letak. Tapi sebenarnya kalau kita tengok yang surat dia tu siapa? Tangan mana? Kalau dia tak ada tangan kiri yang pegang, jatuh tak gelas tu? Jatuh lah. Dia hanya letak. Yang letak tu, cara dia nak suruh nampak macam tangan kanan. So, pada saya, jalan paling selamat pegang tangan kanan, ambil minum. Itu lebih selamat, lebih jelas lah. Lebih jelas. Seolah-olah kita nak takut gelas. Kita ni takut gelas cemar. Takut gelas kotor. Sunnah ni lebih besar daripada sebuah gelas yang kotor. Kalau kita kena basuh-basuhlah gelas tu lepas tu. Tapi kalau kita pegang, orang kata, pegang tangan kanan, pegang kotor, basuh tangan dulu. Pergi basuh tangan, jangan minum lagi. Pergi basuh tangan, dah ambil air pula minum. Boleh je, tak ada masalah. Itu tabiat kita yang tu. Yang sebab kita katakan tadi, sunnah ni contoh Nabi ni untuk kita. Bila datang Nabi ajar macam tu, gitulah kita buat. Okey, selepas makan ingat baca alhamdulillah. So adab makan ni tak berubah sebenarnya, di luar Ramadan ke dalam Ramadan, adab makan tak berubah. Baca bismillah sebelum makan, selepas makan baca alhamdulillah. Cuma bila Ramadan ni Nabi selepas makan tu Nabi kata telah hilanglah dahaga, telah basahlah urat-urat dan dapatlah pahalanya insya-Allah. Jadi adab tu tak berubah. Adab makan tangan kanan, makan depan, makan ni dalam Ramadan pun ada, dalam luar Ramadan pun tetap ada, kena sama. Dan dalam berpuasa juga kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa orang berpuasa termasuk doa yang mustajab. Nombor 5, kita sempat 5 boleh jadi hari ni. Insya-Allah lah, kita tengok ke mana kita sempat. Nombor 5, Nabi ni sahur. Puasa sahur dalam Ramadan ni. So kita memang sahur ni makan sahur lah. Tapi makan sahur ni ada juga waktu sahur tu kita buat benda lain. So pertama sekali jawapan dia bersahurlah. Okey. Antara sahur dengan azan qadar 50 ayat. Maknanya Nabi tu lama jugalah. Antara sebelum azan tu Nabi tu. Cuma kita kata limit untuk bersahur tu lebih kurang atau sebelum daripada solat, sebelum daripada azan subuh. Sebelum daripada azan subuh. Okey, dan boleh berjarakkan. Sebab tu kadang-kadang kita ni ambil imsak. Jadi kalau kita berhenti awal tu boleh, tapi sebaik-baiknya mengakhirkan dia. Okey. Sahur. Apa kata Nabi SAW bab sahur ni? Pertama kita tengok. Sahur ni, berdasarkan hadis Amr bin Al-As, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Beza puasa kita dengan puasa ahli kitab. Ialah mereka tak makan sahur, kita makan sahur.
So kalau kita ni nak puasa, kita selisihi orang agama lain dengan cara kita makan sahur. Itu pertama. So sahur ni fungsi dia selain daripada bekal perut kita lapar nanti nak makan ni, pertama dia adalah pembeza antara Yahudi dengan ahli kitab, puasa ahli kitab dengan puasa ahli sunnah. Ahli Islam kita lah. Dan kedua, selain daripada sunnah dia menyelisih ahli kitab, sahur itu sendiri ada keberkatan. Bahasa Nabi SAW sebut, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dan Nabi ajak orang makan sahur. Dan tidak dilupa sebagaimana buka puasa dengan kurma, bersahur juga dengan kurma, kerana Nabi SAW sebut ni'mas sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Jadi disunatkan sahur ni pada akhir malam. Akhir malam ni sebelum daripada subuh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa yang kita nak makan sahur memang kurma tu, tapi boleh tak makan benda lain? Jawapan dia boleh. Boleh saja nak makan benda-benda lain, lain daripada kurma tu, nak makan gulai kurma ke kari kurma ke, ikut dia lah. Boleh saja. Kerana maksud daripadanya adalah makan sahur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sehingga menyeru, mari ajak orang dalam sahur ni. Kita seru, ajak orang untuk bersahur. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sehingga Rasulullah bersabda kepada seorang lelaki, halumma ilal ghada al-mubarak, yakni sahur. Kemarilah ke sini menuju hidangan yang diberkahi ini, iaitu makan sahur. Jadi kita dapati berdasarkan apa yang kita baca tadi, betapa sunnah Nabi SAW dalam berpuasa, dalam menjalani ibadat Ramadan ni, banyak sangat sunnah Nabi SAW. So kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat melakukan ibadat sebaiknya. Mudah-mudahan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu dulu pada poin yang kelima. InsyaAllah pada minggu hadapan kita sambung lagi pada poin yang keenam, arahan untuk menjaga puasa kita. Okay.